Yang Berhormat kedua, Yang Berhormat yang telah pun membangkitkan isu tersebut, dan saya juga faham dan juga kita melihat bahawa perkara ini cukup serius sekali. Sebab itu saya tekankan bahawa kerajaan memberikan sepenuh komitmen kerajaan untuk memastikan supaya keadilan dapat ditegakkan. Dan sebab itu saya sekali lagi dengan rendah diri memohon supaya kita melihat bahawa di sini arbitrator, penimbang tara, bukannya mahkamah, yang mana seorang individu yang telah pun dibuktikan hilang kelayakan ataupun telah terbatal. Jadi kerajaan melaksanakan tindakan sewajarnya. Jadi kerajaan ingin menangani isu ini dengan berhati-hati. Jadi saya pohon Yang Berhormat sekalian memahami situasi yang kita sedang berhadapan, dan supaya kita dapat melaksanakan apa juga yang telah kita rancangkan itu untuk mencabar keputusan ini tanpa gangguan politik, supaya kedaulatan negara sentiasa terpelihara. Tuan Speaker, Timbalan Menteri, isu yang sama boleh saya sambung sedikit? Saya rasa saya dah jawab, Yang Berhormat. Saya rasa cukup. Sebenarnya tapi you Yang tak Berhormat, jawab soalan pandangan Yang Berhormat boleh kita minta. Silakan. No, soalan silakan. saya nak sambung daripada soalan Sepanggar. Silakan. Sebab jawapan yang diminta oleh Sepanggar itu ada dalam buku Tommy Thomas. Dia jelaskan di sana, dan saya harapkan Timbalan Menteri buat penjelasan itu, tapi setakat ini tak dengar. Ada latar belakang dia, saya tidak tahu semua butiran, tapi ada asasnya untuk bayaran 5,000 RM700 itu setiap tahun. Tapi itu bukan relevan kepada tuntutan berbilion-bilion yang sekarang dibangkit dalam kes arbitration yang sedang ada. Tapi yang penting, Timbalan Menteri, cadangan saya kepada kerajaan ialah isu ini membimbangkan, dan saya cadangkan kerajaan pusat keluarkan statement, kenyataan yang jelas, yang terperinci. Contohnya soalan Sepanggar tadi sangat penting. Apa asas bayaran yang setahunan yang RM5,700 itu? Menjelaskan secara terbuka, secara telus kepada rakyat Malaysia. Dan dari masa ke semasa, apa-apa tindakan yang dibuat oleh kerajaan untuk membatalkan atau ketepikan penghakiman atau perintah yang dikeluarkan oleh arbitrator ini mesti dijelaskan kepada rakyat, khususnya pada rakyat Sabah. Dan ini patut dibuat. Kalau dibuat dengan macam itu, kepercayaan kepada komitmen kerajaan yang disebut tadi, yang kita menghargai, komitmen kita lebih jelas. Tapi kalau tak bagi jawapan yang jelas, yang terperinci, memang ada keraguan dan kebimbangan apa yang jadi, perlukah Malaysia bayar dan sebagainya. Jadi saya harap cadangan saya akan diterima, dan maklumat kerap terperinci dikeluarkan kepada rakyat Malaysia secara melalui kenyataan, regular statements Itu yang saya minta. Terima kasih. Cadangan yang Berhormat Menteri. Minta penjelasan. Cadangan. Ini tadi yang Berhormat Menteri, kalau boleh saya mencadangkan boleh? Boleh saya tentang minta isu ini. Soalan. Boleh Yang Berhormat Menteri? Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Saya rasa cukuplah sebab Cadang penting ni boleh. Yang Berhormat bagi, kalau cadangan kita boleh silakan. Cadangan. Sepanggar. Okey, terima kasih Yang Berhormat Menteri. Kalau saya boleh mencadangkanlah, because kegusaran rakyat Sabah tentang isu keselamatan ini cukup mendalam. Yang Berhormat Menteri pun tahu sehingga ke hari ini pantai timur Sabah masih berada di dalam curfew disebabkan oleh ancaman daripada negara jiran kita Filipina. So saya mencadangkan, kalau kita melihat kepada negara-negara yang menuntut sesuatu, macam contoh China tuntut seperti apa yang mereka lakukan? Mereka membina pangkalan tentera di sana. So saya mencadangkan kepada kerajaan agar untuk menunjukkan komitmen kerajaan persekutuan tentang isu keselamatan di Sabah, saya mencadangkan agar dibina satu pangkalan terbesar negara di pantai timur Sabah, dan kemudian keluarkan pantai timur Sabah ini daripada curfew untuk membuktikan kepada Filipina bahawa Malaysia serius mempertahankan negeri Sabah ini daripada diklaim oleh negara Filipina. Terima kasih. Terima kasih, Sepanggar. Tuan Speaker, boleh saya Okey, tanya terima kasih. Timbalan Menteri, berkenaan dengan jawapan diberikan oleh Timbalan Menteri. Timbalan Menteri menyatakan bahawa kerajaan dalam proses nak ambil tindakan, kemudian minta supaya tidak ada campuran politik dan sebagainya. Tapi Timbalan Menteri kena faham, ini bukan soal politik, kita ahli parlimen.
apa yang dibangkitkan oleh Sepangga dan Kota Belud itu cukup penting. Kita nak supaya ianya dijelaskan dalam Dewan Yang Mulia ini, apakah tindakan yang akan diambil oleh kerajaan, bila dan apakah hasil yang ingin kita capai melalui tindakan itu, supaya kita dapat berikan maklumat tersebut kepada seluruh rakyat Malaysia yang juga ingin tahu perkara itu. Jadi boleh kita dapat jawapan selain daripada just a general statement kita akan ambil tindakan and that sort of thing. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Menteri. Kota Belud. Silakan. Yang Sikit ya. Kejap, Kota Belud kita bagi ni Syalam. Silakan. Sepang. Terima kasih kepada Menteri. Menteri, saya tadi agak minta maaf, with respect, saya agak terkejut bila Menteri kata tadi arbitration bukan mahkamah. Betul, saya setuju. Arbitration bukan mahkamah. Tetapi kalau kita jawab itu, seolah-olah kita meremehkan award yang diberikan oleh Badan Timantara ini. Dan Menteri pun tahu dalam kes-kes yang melibatkan NDB pun banyak kes-kes yang melibatkan Timantara. Jadi saya menyadangkan, YB, jawapan tadi tu kalau boleh abandon ataupun tarik balik. Sebab apa? Jawapan itu nampaknya menunjukkan seolah kita tidak menghormati keputusan Timantara. Jadi saya harap Menteri, kalau boleh Timbalan Menteri tarik balik itu, dan kalau boleh kita bersama-sama kita menyokong sebarang tindakan untuk ketepikan award itu. Terima kasih. Terima kasih.